kepada pelajar-pelajar saya. Fatihah, kita dah berhenti di mana? Sambung muka surat 13, Ustaz. Ke surat 13. Ada i'rab? Nusirta. Ke surat 13. Baik. Nusirta. Ni kan? Betul? Betul. Okey, bismillah. Saya nak seorang pelajar kita baca. Dekat sini siapa yang hadir sekarang ya? Akhi Daud kita ada. Tak apa, saya bagi pelajar-pelajar saya. Baik. Fatihah baca dulu. Nusirta. Ikut kaedah yang mana seperti mana yang Ustaz berikan bimbingan sebelum ini. Ustaz kata apa? Kita kena baca contoh dia dengan kita sebutkan apa ni? Fa'lun dan seterusnya. Madin. Baca begitu seterusnya. Okey. Allah. Ibda'i bi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Siri ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nusirta. Fi'lun madun mabniyun lil majhuli mabniyun ala sukuni. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Baik, cuba Fatihah detailkan, sebut macam yang Ustaz dah sebut sebelum ni. Yalah, terangkan. Terangkanlah, terjemahkan, terangkan macam yang Ustaz buat. Semua pelajar yang lain pun bersedia. Yalah. Ustaz akan tambah-tambah, tokok tambah. Yalah, ibda'i. Nusirta fi'lun madin fi'l madi. Yang lain minta tolong ini kan mic masing-masing tu. Ada yang buka mic ke? Minta tolong. Okey. Sambung. Speaker yang lain tu. Speaker tu kena buka lah kan. Okey. Tapi duduk berjauhan. Antona kena duduk berjauhan. Tidak nanti dia akan ganggu. Antara telefon tu lah, jangan dekat. Okey. Teruskan. Mabniyun lil majhuli. Dibina atas majhul. Bina majhul. Mabniyun ala sukuni. Mabni atas sukun. Ceritalah macam yang Ustaz sebut. Cuba. Kenapa kita teruskan. Dia fi'il madi majhul sebab kita tengah bincang pasal naib fa'il. Ahsanti. Itu betul. Bagus. Nusirta. Kenapa kategori kita sebutlah fi'lun. Jadi kita sebut dulu. Nusirta. Nusirta ini adalah kalimah apa? Kita tentukan. Setiap kali kita baca, kita kata setiap kali kita baca teks Arab, langkah pertama kita kena tentukan apa kalimah ni. Apa kalimah ni? Adakah dia kalimah fi'il ataupun kalimah isim ataupun kalimah huruf? Saya share screen tak ni? Screen saya share tak? Share kan? Betul tak? Saya. Okey. Lepas tu?
Wata'u dan tak. Ya. Nusir tak jauh sangat, cepat sangat nak sudahnya. Selesaikan dulu. Nusirta. Nusira tu selalu saya sebutkan nusira. Baca tu bacalah fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun ala sukun. Ceritalah macam mana nusirta nusira. Nusir. Ini adalah perkataan fi'il. Seperti kita kata fi'il. Dari sudut masanya, oleh kerana kita kata dia fi'il, maka kita kena tentukan. Yang pertama, tentukan kalimah ni kalimah apa? Fi'il ke? Nusira ni kalimah isim ke? Huruf ke? Fi'il ke? Sebab tu, ini fi'il. Maka kita sebut dekat sini fi'il. Bila fi'il, kita tentukan dari sudut masanya, kita tengok dekat sini, masanya adalah madhi. Bila kita kata fi'il, lepas tu dengan bentuk nusirta, nusira, dhammah di awal dan kasrah sebelum akhir, maka dia adalah bentuk bina fi'il bina majhul, bukan fi'il bina maklum. Sebab tu kita kata mabniyun lil majhul. Kemudian bila fi'il bila fi'il madhi, maka dia adalah mabni. Kemudian mabni atas apa? Mabni atas jangan malu pula nak sebut dalam belajar ni, sebut je. Mungkin orang lain tak sebut tu, tapi ustaz, kalau ustaz mengajar, ustaz akan sebut benda ni. Sebab tu nak tunjukkan bahawa sukun kat depan ini dia boleh jadi sukun, boleh jadi fathah, boleh jadi dhammah, boleh jadi kasrah. Dekat sini apa dia? Dia adalah sukun. Maka mabniyun ala sukun. Cara untuk kita tentukan ala sukun ni, ahem tu kita tentukan bagaimana? Dengan cara kita tentukan, tengok perkataan asal dia. Cari dulu. Nusirta ini perkataan asal dia mana? Perkataan asal dia adalah nusira. Kemudian kita tengok huruf terakhir, mana dia? Ra. Kemudian yang ketiga, kita tentukan. Sekarang ni yang akhir tu apa bentuknya? Bentuk apa ni? Nampak baris ni baris sukun. Sebab tu kita kata sukun. Baik, semua pelajar, anda nak supaya standardiskan jawapan macam ni. Antuna, bila antuna boleh detailkan bentuk macam tu, cakap macam tu, berarti antuna faham. Antuna faham apa yang antuna sedang i'rabkan sekarang. Dan kalau antuna boleh cakap macam ni, memang boleh jelaskan macam ni, maknanya cakap lah. Sebab bukan sekadar tulisan semata-mata, antuna ada alasan. Kenapa kata fi'il? Sebab dia dari segi maknanya adalah makna perbuatan. Selain daripada tu, ada ta kan di ujung dia tu. Ada dhamir kan, dhamir muttasil. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okey, cuba sekali lagi. Yang lain standby. Lepas ni Ustaz nak suruh Fatihah, kemudian siapa lagi? Fatihah, Dina, Zulaikha, Syakirah, kemudian Aisyah Fatinah, Khadijah Syahirah, Aisyah Nabila, lagi siapa? Yang ada kat situ Ifah. Ini semua. Standby lah. Tapi siapa nama tak ikut turutan tadi, Ustaz kira yang asyik mengelak je, itu yang Ustaz nak bagi dululah. Baik. Yallah. Detailkan balik macam Ustaz sebut tadi. Sebab Ustaz boleh sebut daripada awal ya. Kalau tidak, antuna tak terlatih. Yallah. Nusirta. Sedikit tambahan kalau dalam bahasa Arab, ya Allah bermaksud bukan ya Allah. Bermaksud cepat. Isra'na. Ya Allah. Contoh saya kata hayya bina nakhruju ila al-hadiqah. Jom kita pergi ke taman. Jom kita keluar pergi ke taman. Lepas tu dah cakap tu masih lagi ada yang duduk, masih lagi ada yang santai-santai sembang. Apa bangun? Ya Allah.
Maknanya jom cepat. Bukan ya Allah tu. Ya Allah. Ada lagu kan ya Allah ya Allah. Ya Allah tu bermaksud cepat. Okey. Nusirta dia adalah kalimat fa'il. Betul. Sebab kalau, apa? Sebab apa? Tengok maksud dia. Okey, kemudian kalau kita nak tahu masa dia adalah fa'il madi. okay. Mabni atas majhul, dibina atas majhul sebab tengah bincang pasal naib fa'il. Okay. Lepas tu mabni atas sukun. Kalau kita nak tahu dia mabni atas apa, kita tengok perkataan asal dia. Lepas tu tengok huruf terakhir dia. Nusira, ra tu kita tengok di baris apa. Kalau kat sini baris sukun, dia jadinya mabni atas sukun. Okay. Bawah tu pula. Dan wata'u dan ta itu domir mutasil. Dia mabni atas fathah. Sebab ta tu baris atas. Mabni atas fathah. Okay. Sebab apa dia mabni? Sebab dia domir. Santi. Bagus. Okay. Fi mahalli raf'in. Dia mengambil kedudukan rafa'. Mengambil. Fi mahalli raf'in. Mengambil. Macam mana boleh mengambil pula? Dia dalam keadaan rafa'. Jauh panggang dari api. Jauh panggang dari lemang ni. Jauh bara dari lemang. Kan dia kata fi mahal. Di dalam keadaan rafa'. Kalau dalam keadaan sebutannya adalah marfu'. Ini fi mahalli raf'in. Baik. Ustaz nak ini Aisyah Nabilah, cuba terangkan fi mahal ni. Cepat. Nak discuss bukan masa ni. Cepat. Fi mahalli sebab dia mabni. Terangkanlah, detailkan. Macam mana boleh jadi fi mahalli? Masa ni baru nak bincang. Kan? Sepatut bincang sebelumlah. Betul lah tu, tapi tambahlah lagi. Tengok tu lambat sangat, cepat. Siapa yang hadir kat sini? Akhi Daud boleh ke? Abang Daud boleh ke? Abang Daud ada dalam talian ke? Boleh ke? Kongsi sikit.
Aisyah Nabila. Aisyah Nabila. Ya, saya Ustaz. Fi mahalli raf'in. Apa yang jawablah. Kenapa dia kata fi mahalli? Kenapa dia tak kata marfu'un? Bagikan alasan. Diberikan fi mahalli sebab dia mabni. Okey. Apa yang mabni tu? Domir. Domir tu apa dia? Sekarang ni. Ta. Betul. Berarti NT boleh jawab. Siapa yang humming sangat tu? Bunyi nyeng. Okey. Ta tu adalah domir. Dan domir ni adalah mabni. Bila mabni, fi mahalli lah. Oleh kerana ta ini berada pada tempat dalam keadaan posisinya sebagai fa'il, sebagai naib fa'il, maka rafa' lah dia. Sebab tu kita kata fi mahalli rafa'in, bukan fi mahalli nasbin. Baik. Okey, kita sambung. Lain kali banat, pelajar banat kena ini. Semua banat buat muzakarah. Next, setiap kali kuliah lepas ni, ana akan minta banat yang Antonna yang buat penjelasan. Jangan spoil lagi. Ikut je cara yang ana sebutkan. Okey, next. Nusirtuma. Nusirtuma. Nusirtuma ini pertama sekali dianya adalah kalimah nusir. Nusir kita beritahu. Ini adalah kalimah fi'il. Perkataannya nusirtuma, tapi nusir yang dikatakan fi'il itu adalah nusir. Asalnya nusira, bermaksud dibantu. Kemudian dia kategori fi'il. Bila? Cara dia kita terangkan. Dah kita kata dia fi'il, dia fi'il. Maka kalau fi'il dia ada 3 keadaan dia. Sama ada yang pas, telah lepas, atau semasa, atau yang akan datang. Dan telah dibantu, maknanya dia menunjukkan dari sudut masa adalah masa yang telah lepas. Sebab tu kita kata dia madhi. Sebab tu Ustaz pecah-pecahkan. Ustaz kata cara baca macam mana? Cuba baca dekat sini. Aisyah Fatinah. Cuba baca. Cuba berikan potongan-potongan dia. Ya Allah. Isra'i. Fi'lun. Palang. Madin. Palang. Mabniyun lil majhuli. Palang. Mabniyun ala sukuni. Ahsanti. Putri Aisyah Fatinah ni dia anak saya. Tapi dia tak ada kat depan saya. Dia duduk asrama sekali. Baik, sekalian pelajar-pelajar saya lah pada. Baik. Fi'lun, kita kata dia fi'il. Nusirani adalah kalimah fi'il dulu. Kita tentukan dia kalimah fi'il. Setelah kita kata dia fi'il, apa fi'il dia? Fi'il madhi. Sebab tu kita pecah-pecahkan. Dah kita tahu, sekarang ni kita tengok nusira. Bentuknya dhammah di awal. Kasrah sebelum akhir. Ini bina majhul ni. Sebab tu kita kata muabdiyun, maksudnya dibentuk dalam bentuk majhul. Mabniyun lil majhuli, mabni dibina, dibentuk dalam rupa majhul. Kemudian oleh kerana dia fi'il madhi, dia mabni. Dia sendiri adalah mabni. Mabni yang kedua ni, mabni yang pertama bermaksud dibentuk dalam rupa apa? Mana rupa majhul. Mabni yang kedua bermaksud dia ni macam mana baris dia tu. Kita dapati baris dia mana berubah. Mana berubah? Sebab apa dia tak berubah? Sebab dia fi'il madhi. Mabniyun ala sukuni. Di atas sukun. Kenapa kita kata ala sukun? Sebab ra ni mati sukun. Sebab tu kita kata ala sukun. Macam mana pula kita tahu? Sebab cara untuk menentukan mabniyun ala ahem tu, yang ahem tu
cara dia adalah pertama cari perkataan asal. Kalau tuma ni dia bukan perkataan asal dia. Perkataan asal dia apa? Nusirah. Ini asal. Ya, sampai roh saja. Yang kedua, bila kita dah jumpa perkataan asal, yang kita nak tengok huruf terakhir dia. Kita tengok huruf terakhir bagi perkataan tersebut adalah roh. Lepas tu cara yang ketiga, tengok kat situ apa baris dia. Kalau mati, sukunlah dia. Kalau kasrah, kasrahlah dia. Kalau fathah, fathahlah dia. Kalau dhammah, dhammahlah dia. Mabniyun ala dhammi, mabniyun ala kasri, mabniyun ala fathi, mabniyun ala jazmi, ala sukuni. Bergantung kepada macam mana baris huruf terakhir bagi perkataan asal tu. Ustaz asyik ulang benda yang sama, itulah tabiat i'rab. I'rab adalah kita akan sebut benda yang sama. Cuma pada tempat berbeza ni ada sikit sebanyak perubahan. Apa yang sama dengan tadi? Kalau kita tengok yang nusirah. Fi'il sama fi'il kan? Ni fi'il, ni fi'il. Okey, clear. Dapat satu markah. Lepas tu madhi, madhi juga kan? Mabniyun lil majhul, mabniyun lil majhul. Ini pun mabniyun lil majhul juga kan? Nampak? Kalau tengok yang lain pun sama juga. Fi'lun madin dan seterusnya lah. Baik. Kemudian mabniyun lil majhul macam yang Anas sebutkan tadi. Watuma, waw ni dan bukan watuma gitu. Watuma, cara sebut dia macam tu. Wah, sebab tu dia letak jauh. Jangan baca watuma. Jadi watuma ni takut nanti orang perasan ataupun orang anggap watuma adalah dhamir. Sedangkan bukan watuma tu yang dhamir. Yang dhamirnya adalah tuma. Wa ni huruf ataf yang bermaksud dan. Dan perkataan tuma. Tuma ni. Tuma ni kata dia dhamir. Dia adalah kata ganti nama di diri. Kata ganti nama di diri. Bila dhamir, dia ada kategori dhamir yang muttasil ataupun munfasil. Dhamir yang bersambung atau berpisah. Tuma ni dia bersambung kan dengan fi'il disebut sebagai dhamir muttasil. Kemudian mabniyun. Dah kita kata dhamir, dia adalah kategori mabni. Mabni atas apa? Tengok tuma alif. Alif ni mati. Sebab tu kita kata ala sukun. Kemudian tuma fungsinya di dalam ayat ini, dalam perkataan ini sebenarnya ayat ni nusir tuma. Dia ayat. Dia terdiri daripada dua perkataan. Satu perkataan fi'il, satu lagi perkataan dhamir. Gabungan antara fi'il dan dhamir ini membentuk ayat fi'il dan fa'il. Fi'il nusir, fa'ilnya mana? Tuma. Maka naib fa'il dalam ayat ni. Tuma ini dianggap sebab dia nusirah. Dia adalah naib fa'il. Bila naib fa'il, dia berarti menggantikan fa'il. Bila menggantikan fa'il, fa'il hukum dia marfu'. Dia menggantikan yang marfu', maka dia juga marfu'. Cuma disebabkan tuma adalah dhamir, dia mabni. Bila mabni, kita tak boleh sebut marfu'un. Sebaliknya kita kena sebut fi mahalli raf'in. Andai kata kita buang fi mahalli raf'in ini, terus saja kita kata watuma dhamirun mustatirun naibu fa'ilin mabniyun ala sukun. Pun betul juga. Kita boleh tunggang terbalik kat sini. Sebab tu Ustaz sebutkan secara berpisah. Tuma dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Perkataan naibu fa'ilin ni kita boleh sebut awal lagi. Tuma naibu fa'ilin. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun. Masih lagi betul ayat tu. Baik. Kemudian nusirtum. Nusirtum dia ni adalah kategori fi'il. Bila fi'il kita lihat bentuk ini nusira. Dia adalah fi'il madhi. Dari sudut makna dia dibantu.
telah dibantu. Dan bentuk tu sendiri, dia adalah bentuk cara sebutan fi'il madhi. Cuma fi'il madhi dari sudut bentuk rupanya, dari sudut rupa dia apa? Rupa ini adalah rupa majhul. Mana kita tahu? Sebab dhammah di awal, kasrah huruf sebelum akhir. Itu antara kaedah dia. Nak cam antara majhul ke maklum. Kalau majhul, pattern dia adalah mesti dhammah di awal. Huruf yang kedua ini adalah berbaris di bawah. Kemudian kita kata mabniyun ala sukun, mabniyun ala ahem-ahem tu, itu kaedah dia. Kita tengok huruf terakhir dia. Apa baris dia? Maka kita tentukan dekat sini nusir tum, dia adalah di atas sukun. Baik. Tum, tum ni tum. Tum kan? Watum. Jangan sebut watum. Jadi kalau watum tu nampak dekat sangat. Watum, cara dia. Wa palang tum. Wa dan tum, lafaz tum dhamirun. Ia adalah kata ganti nama diri. Kalimah ganti nama diri. Kan? Kemudian oleh kerana dia dhamir, nampak berjerepet, kata orang Kelantan, berjerepet kan. Nampak dia melekat. Melekat. Nampak dia melekat. Sebab tu kita kata muttasil, bersambung. Dia bersambung dengan perkataan fi'il tu. Melekat dengan fi'il tu. Okay. Kemudian kita kata dia dhamir, kita katalah sebab tu dia kena mabni. Mabni atas apa? Tengok tum, mim, mati, sukun. Oleh kerana dalam ayat nusirtum kita jumpa fi'il. Dan fi'il ini mabni lil majhul. Selepas daripada fi'il yang bina majhul ada isim. Maka isim itu adalah sebagai apa? Naib fa'il lah. Bila naib fa'il berada di tempat rafa'. Mana pula naib fa'il berada di tempat rafa'? Dia berada di tempat rafa'. Dia tak boleh kita kata marfu'. Tak boleh kita kata diberi tanda rafa'. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mabni. Faham tak? Selalu usah pusing supaya antum nak semua faham bagaimana orang kata kita dapat lakukan i'rab yang kalau kita nak hafal tanpa kita faham penat. Memang penat. Tapi kalau tak hafal, kalau tak faham boleh hafal. Tapi penat. Kalau kita faham sharaf, kita faham cara nak i'rab, kita faham kaedah, kan? Contoh kaedah dia, bila kita kata fi'il, mesti kita tentukan apakah kategori dia. Dari sudut masa. Jadi senanglah. Kita dapat atur tertib dia. Kalau antum nak lihat cara susunan dan i'rabnya sekata je. Nampak tak? Boleh-boleh dia letak fi'il, lepas tu dia letak madhi, kemudian dia letak bina apa, ada bentuk rupa apa. Kemudian dia letak ini mu'rab ke mabni. Nampak tak? Jadi dia standardize benda tu. Dan bukan dia je. Sebarang buku i'rab, kalau dia bagi contoh-contoh yang dalam bentuk seperti ini, dia akan jadi standard dia. Standard dia. Cuba tengok ni. Daripada nusirtah. Nampak tak? Fi'il bin madhi, maklum, majhul. Mabniun ala sukun. Nusirtum. Nampak? Nusirtah. Nusirtum. Sama ke berbeza? Sama kan? Nusirtum. Itu nusirtumah. Cuba tengok. Nusirtum sama ke berbeza? Ni. Sama ke berbeza? Nusirti. Sama ke berbeza? Nusirtumah. Sama ke berbeza? Dia berbeza? Ustaz, dia beza Ustaz. Dia tak boleh, dia tak tulis mabniyun lil majhul. Apa masalahnya? Masukkanlah. Fi'lun madin mabniyun lil majhuli. Mabniyun ala sukuni. Sama je. Cuba dekat sini, dia potong dekat situ. Markah dia kurang lah. Fi'lun madin. Betul? Mabniyun ala sukun. Betul. Tapi bina majhul, dia tak bubuh Ustaz. Walaupun dia tak bubuh, kaedahnya adalah kita boleh bubuh. Sebab memang sesuai kita kata nusirtuma fi'lun madin mabniyun lil majhuli.
Kita tak ikut buku ni Ustaz. Kita ikut berdasarkan kepada ilmu kita. Ada dalam buku ni, baris dia salah. Keterangan dia salah. Nanti kita akan jumpa. Kita tak boleh ikut salah dia tu. Kita kena pakai ilmu kita. Tapi kena pasti kalau ilmu kita tu betul. Kalau ilmu kita ajaran sesat, tak boleh buat kerah king kata orang Kelantan. Ikut degil kita, tak boleh. Tapi dekat sini boleh tambah lah. Boleh tambah. Andai kata ada orang Arab nusir tuma, nusir fi'lun madin. Itu ya sekerat kuntut dia. Ini ya. Atau dia hanya fi'lun sahaja. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia dapatlah satu markah. Macam kat sini dapat 1, 2, 3 markah dia dapat kat sini. Tapi kalau kita tambah lagi, jadi fi'lun madin, kita tambah mabniun lil majhul, jadi 4 markah. Itulah yang dimaksudkan dengan i'rab. Itulah yang dimaksudkan dengan analisis. Selagi ada ruang yang kita boleh detailkan untuk perkataan tersebut, kita detailkan. Itu makna i'rab. Lepas tu kalau kita nak kurangkan, boleh kurangkan. Asal saja pendetailan kita itu memang betul, memang menepati kalimah tersebut. Panjang pendek, tengok kemampuan kemahiran kita, pemahaman kita. Cuma apa kesannya? Kesannya adalah dari segi kalau periksa, pendek, kontut tu, markah sikit lah. Kalau banyak, markah banyak. Kalau banyak, kalau ada salah, peluang untuk kita dapat markah pada yang kita betul tu, banyak. Masih ada. Dapat nusir tum sama juga fi'lun ini panjangkan. Yang ini nusir tunna sama je. Mabniun ala sukun, mabniun ala sukun. Cuma yang tadi pendek kan. Boleh jadi dengan sengaja pengarang ni. Kalau tidak sengaja pun katakanlah dia tak ingat dan sebagainya, kita masih boleh tambah. Jadi perkataan nusirna, nusirtu, nusirtunna, nusirtuma, nusirti, nusirtum. Sekarang ni kita di nusirtum kan. Tum ni sama je i'rab fi'il itu ya. Jadi anda tak nak sentuh dah tentang. Jadi saya akan sentuh tentang yang ujung ni. Okey, tum kalau dekat ayat ni perkataan ni, ni kira ayat ni tau. Ni kira jumlah. Jumlah Ustaz. Ayat iyalah sebab dia terdiri daripada fi'il dan naib fa'ilnya. Bukan fa'il, naib fa'il. Sebab apa kita kata bukan fa'il? Sebab dibina dalam bentuk majhul. Maka yang ada adalah naib fa'il. Baik. Kemudian setiap dhamir pada fi'il, sebab dia kata fa'il dalam bentuk dhamir. Fa'il dalam bentuk dhamir. Tapi kategori fi'il mudhari' lah. Fi'il tu adalah fi'il madhi majhul. Fi'il madhi. Kat sini oleh kerana ada naib fa'il, maka majhul lah. Jadi tum tu semuanya nampak. Dhamirun muttasil, dhamirun muttasil. Sama tak sama? Sama kan? Ta, dhamir muttasil. Tuma, dhamir muttasil. Kemudian tum, dhamir muttasil. Ti, dhamir muttasil. Kemudian tuma, dhamirun muttasil. Tunna, dhamir muttasil. Tu, dhamir tu. Tu, dhamir muttasil. Lepas tu, na, dhamir muttasil. Apa maksud dhamir muttasil? Muttasil, dhamir itu kata ganti nama diri. Muttasil yang melekat, yang bersambung, yang berjerepet kata orang Kelantan dengan perkataan sebelum itu. Sebab tu kita kata dhamir muttasil. Kemudian kita tengok pada tum tadi. Tum selain daripada dia dhamir muttasil, oleh kerana dia dhamir, terus kita kata dia mabni. Mabni atas apa? Kita tengok mim ni mati. Mabni ala sukun. Kemudian oleh kerana tum ini dhamir muttasil dan berada selepas daripada fi'il bina majhul, maka i'rabnya adalah naib fa'il. Tetapi kita tak boleh sebut marfu'un. Sebab apa? Sebaliknya kita sebut fi mahalli raf'in. Sebab apa? Sebab dia adalah kategori mabni. Kalau dia mu'rab, maka kita boleh sebut marfu'un. Baik, seterusnya nusir tu, nusir kita dah bincang, tinggal ti saja. Ti ni watta'u, ta itu dhamir muttasil. Macam anda sebut tadi lah. Kemudian mabni alal kasri, sebab apa kasri? Sebab ta ni berbaris di bawah. Kemudian ta ini dalam ayat ini, ayat
fi'il bina majhul bersama dengan ta, bersama dengan dhamir di sini, posisinya adalah sebagai naib fa'il. Sebab apa naib fa'il? Sebab dia adalah dhamir. Bila dhamir adalah isim. Isim yang duduk selepas daripada fi'il bina majhul, i'rabnya adalah naib fa'il. Sebab tu dia kata naib fa'il. Bila dia dhamir, dia ni dhamir, bukan isim biasa. Isim zahir, maka kita kata fi mahalli. Fi mahalli raf'in, sebab rafa' sebab apa? Fi mahalli raf'in, sebab dia adalah naib fa'il. Fi mahalli sebab apa? Sebab dia adalah mabni. So kita ada alasan kenapa kita letakkan perincian itu satu-satu. Satu-satu. Sebab tu ada sebut. Kalau kita baca dengan renyih yang betul, kita baca wa tuma. Bukan wa tuma. Wa tuma dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'il. Kalau orang tu dia cikgu ke ataupun dia ada ilmu tentang tata bahasa Arab ni, dia akan bila dia dengar ini orang ni bukan calang-calang ni, walaupun hari ni baru dia belajar. Sebab apa? Sebab cara sebut tu, renyih sebutan tu, anak kata dia menggambarkan orang yang faham tentang apa yang dia nak i'rab. Dia bila dia sebut satu, dia akan i'rab berdasarkan apa yang dia berhenti atau apa yang dia sebut. Okey, seperti kita dah sebut tuma sama juga. Mabniun lil sukun sebab alif ni mati. Kemudian fi mahal macam tu juga, sama juga. Tunna pun sama juga. Kemudian apa lagi? Tu sama je. Na sama je. Kaedah dia mudah. Kaedahnya mudah. Apa yang kita dapati sekarang? Cuba perhati. Cuba perhati. Pada semua contoh ini, apa yang kita lihat adalah, cuba tengok apa yang kita lihat dekat situ. Apa mulahazah kita? Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Nusirta. Kan? Nusirta. Nusirta. Kita tengok daripada Nusirta ini sampai kepada Nusirna. Begitu juga dengan yang di atas tu. Daripada Nusirta. Daripada Nusirta sampai Nusirna. I'rab dia fi'il semua sama. Betul tak? Semua sama. Semua sama. Ini dia tertinggal. Saya tak kata dia tertinggal. Mungkin dia sengaja nak pendekkan. Agaknya masa tu dia letih menulis. Ini je lah. Walaupun dia tak bubuh, kita boleh bubuh. Sebab kaedahnya kita ada. Ini nampak, sama je. Ini sama je. Apa yang kita perhatikan dekat sini adalah i'rab tu sama sebab apa? Sebab pattern dia sama. Fi'il campur dengan dhamir. Bila dhamir, fi'il tu yang kita nak i'rabkan baris pertama ni. Dhamir tu yang kita i'rab pada baris yang kedua. So, yang dhamir tu dia sedikit sebanyak dia ada beza. Beza dekat mana? Beza dekat mabniun ala ham saja berbeza. Sedangkan ini kat sini saja berbeza. Mabniun ala fathi ke atau sukun ke atau fathi dan sukun jelah dekat sini. Kita nampak ataupun atas dhammah ke? Nampak tak? Nusir tu. Nampak? Dhammah ataupun fathah ataupun sukun. Itu je. Yang lain semua sama. Perhatikan. Betul tak betul? Putri Aisyah Fatinah. Betul tak? Betul Ustaz. Ini siapa jawab ni? Aisyah Fatinah. Aisyah Fatinah. Aisyah Fatinah ni pun anak saya. Bagus. Ahsanti. Umur dia baru 12 tahun. Belajar betul-betul sikit. Tahun depan ganti papa.
Mengajar bahasa Arab. Nampak? Ini je. Jadi banyaklah Ustaz. Ayat banyak nak dihafal tu sebab kita tengok secara keseluruhan. Kita tidak buat pengamatan. Kalau kita buat pengamatan, mudah je. Hafal satu, kenal pasti apa kalimah dia, dekat sini apa dhamir dia, maka di situ saja yang akan kita ubah pada mabniyun ala ahad tu. Kalau nusir tak, fathah. Nusir tu sukun. Nusir tu sukun. Nusir tu kasrah. Nusir tu sukun. Nusir tunna fathah. Nusir tu dhammah. Nusirna sukun. Sebab kita tahu dah kaedah dia. Tengok kata asal. Tengok baris dia macam mana. Itulah dia madiyun ala. Nampak tak? Sebutlah perkataan mana. Tukarlah macam mana ayat pun. Untuk kategori naib fa'il dalam bentuk apa? Dhamir. Dalam bentuk dhamir. Naib fa'il minat dhamairi. Tajuk besar dia adalah naib fa'il. Cuma naib fa'il dalam pattern kata lafaz, lafaz atau kalimah ganti diri. Boleh? Kalau dhamir muttasil, apa dia dhamir muttasil? Huwa. Itu apa ni? Mustatir lah. Kan? Ni kalau ini mustatir. Kalau hiya mustatir juga. Dan kedudukan mustatir itu adalah jawaz. Boleh. Harus. Cuma takdir itu, bayangan dia. Yang kita nak bayang-bayang yang tersembunyi itu, kalau perempuan yang bersembunyi, maka kita kena bayang. Kalau kalimah untuk perempuan, tak bolehlah huwa. Jadi, apa tanda perempuan tu? Adalah ta lah. Itu tanda perempuan. Tapi kalimah ta tanda keperempuanan. Dia bukan fa'il. Nampak? Fa'il di mana? Dalam fi'il ni ada kalimah hiya yang bersembunyi. Tak nampak. Dan dia duduk dalam tu dalam keadaan yang harus sahaja. Dia boleh nampakkan diri dia. Ya. Nusirat Fatimah tu contoh dia. Jadi Fatimah tu dia dah jadi fa'il lah. Atau dalam ayat nusirat bukan fa'il, naib fa'il. Sebab kita kata jawaz. Contoh nusira itu huwa. Kalau nusira Muhammadun tu yang fa'ilnya tak adalah mustatir sebab dah ada naib fa'il yang sahih. Sebab tu dikata jawaz. Baik, settle dah perbincangan kita tentang naib fa'il dalam rupa dhamir dan fi'ilnya adalah fi'il mati. Kemudian ini ada majhul, kenapa tak saya sebut? Dan nanti kita bincang bab naib fa'il, memanglah fi'il itu mabni lil majhul. Sebab apa pula Ustaz? Sebab naib fa'il hanya akan ada pada fi'il bina majhul. Kalau maklum Ustaz, dia tidak naib fa'il. Maklum, apa maksud maklum? Diketahui. Apa yang diketahui? Diketahui fa'ilnya. Tu. Lepas tu naib bina majhul tidak diketahui. Majhul bermaksud tidak diketahui. Tidak diketahui apa Ustaz? Tidak diketahui fa'il. Sebab apa tak tahu Ustaz? Sebab memang dah kata satu alasan kita majhul tidak disebutkan fi'il. Bukan tak diketahui. Tidak disebut. Kalau maklum tadi disebutkan fa'il dia. Tak disebutkan. Kenapa Ustaz tak sebut? Yalah dah tahu kan. Tak payahlah sebut banyak kali. Aisyah Fatinah makan nasi. Dia Aisyah Fatinah minum air. Aisyah Fatinah basuh tangan. Tak payah kita sebut banyak kali. Nampak? Kita gunakan dhamir. Cuma kalau kita tak sebut, kalau kita katakan Aisyah Fatinah ni makan nasi. Dia asyik makan ya. Jadi kita takut nanti orang kata dia banyak makan. Jadi kita sebut nasi telah dimakan. Kita kata nasi telah dimakan. Lepas tu orang tanya siapa makan nasi tadi Ustaz? Ada lah. Kan? Makan nasi. Ada lah nasi tu orang makan. Sebab apa kita tak nak sebut? Sebab ambil kira. Sekarang kalau kita cerita nama Aisyah Fatinah, saya sebut ni contoh sebab anak saya tak apa.
Dia tak marah apa-apa dia. Sebab nanti dia mengajuk. Saya sebut nanti dia mengajuk. Tapi kalau ataupun saya takut nanti bila orang tahu dia makan, nanti orang banyak umpama makan itu asyik makan. Nanti orang kata dia, kuat makan nampak Aisyah Fatinah. Jadi malulah dia. Sebab tu saya tak sebut. Nasi ini dimakan. Air ini diminum. Nampak? Baik. Alhamdulillah, saya rasa saya telah pun cuba memberikan telah berusaha sedaya mungkin insya-Allah untuk memberikan kefahaman, memudahkan kefahaman tentang tajuk naib fa'il. Fa'il kita dah bincang. Yang terlepas tu sekarang ni baru 2 tajuk ni. Tajuk fa'il, tajuk naib fa'il. Sebelum kita pergi kepada i'rab yang lain ke depan, mesti kuasai dulu yang fa'il, mesti kuasai dulu naib fa'il. Bila dapat benda ni, nanti kalau ke depan sangat mudah kepada tuan-tuan. Nak dapat macam mana Ustaz? Hafal. Yang ni wajib hafal. Tapi hafal banyak Ustaz sampai 12 muka surat, baik saya hafal Quran. Siapa suruh hafal seketul-seketul? Hafal mengikut kaedah. Macam tadi saya kata semua sama kan? Beza dekat mana? Tentang mabniun ala tu je. Macam mana kaedah dia? Situ je, senang. InsyaAllah. InsyaAllah saya yakin, saya percaya bila kita tahu kaedah, bila orang tu dia tahu kaedah, dia tak takut untuk belajar i'rab. Macam saya dulu, Allah boring lah. Kalau Ustaz masuk, okey hari ni kita belajar i'rab. Langsung saya melepik. Putus angin saya. Aduh, susah. Sebab i'rab berkait dengan sorof. Saya tak minat sorof. Sebab saya asyik kena hafal, kena hafal. Saya jenis suka yang faham. Bila dah faham, okey, khalas. Boleh guna pakai. Tetapi bila saya mula mengajar bahasa Arab, saya nampak tindakan saya tak betul. Saya perlu pupuk minat saya terhadap ilmu saraf. Saya perlu pupuk minat saya terhadap i'rab. Sebab tadi saya jelaskan dekat Telegram, tujuan i'rab adalah untuk memastikan bahawa makna yang kita berikan itu adalah betul. Contoh dia, saya sebut tadi, mim, kaf, sin, ra. Kita boleh baca berapa baris? Mukassirun, mukassarun. Kalau mukassirun bermaksud yang menghancurkan. Mukassarun fathah. Sin tu sabdu atas bari fathah. Mukassar, sar. Bukan mukassir, bukan sir. Makna dia akan jadi yang dihancurkan. Mukassir bermaksud yang menghancurkan. Kalau muksirun lain pula makna dia. Muksarun, maksarun, miksarun nak tempat tempat hancur. Tempat hancur. Masa hancur. Miksar alat penghancur. Beza kan? Jadi macam mana kita nak tentukan, kita tengok apa i'rab kita bagi. Mukassirun ismun sirah ismu fa'ilin. Isim fa'il. Lafaz isim fa'il. Kalau mukassar ismu maf'ulin. Isim maf'ul. Jadi berbeza. Tentulah bila kita kata mukassar, terjemahan dia berbeza dengan mukassir. Untuk memastikan bahawa makna kita betul, kita kena i'rab. Sebagai apa? Sebagai fa'il ke dan seterusnya. Boleh ya? InsyaAllah sekian dahulu untuk kesempatan masa ni. Untuk sesi yang kedua selepas ni, saya nak bagi peluang kepada anak-anak saya di Pusat Pengajian Bahasa Arab Yayasan Bushra PBAYB di Shah Alam untuk mengulang kaji dan menghafal. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang ada ni, boleh ambil masa ni untuk menghafal. Cuma pelajar-pelajar akan guna link lain yang khusus untuk saya selia mereka dalam bentuk PDPR yang macam ni lah. Baik, sekian dahulu. Sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT atas kesempatan ini. Ampun maaf daripada saya. Dan saya ucapkan sekali lagi lah terima kasih atas kehadiran semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.